Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Bersama saya Hafizi bin Syafi'in daripada IPG Kampus Kota Baru, Kelantan, untuk kita berjumpa secara atas talian. Modul 7 DTR. Kita sering mendengar perkataan DTR, Digital Tool Resources, pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan perhatikanlah, sebenarnya tagline untuk TS25 adalah penggerak pembelajaran bermakna. Jadi dalam modul 7, Kementerian Pendidikan Malaysia amat mengharapkan untuk tuan-tuan fahamkan, cernakan, hadamkan sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran bermakna. Okey, tuan-tuan. Yang pertamanya, kalau saya senaraikanlah, tapi janganlah terlalu berfikir sangat tentang list ini kerana ia akan diterangkan secara detail oleh rakan-rakan saya nanti. Cuma saya senaraikan. Yang pertama, 7.1 tentang pengenalan, 7.2 pedagogi untuk pembelajaran bermakna, 7.3 model pembelajaran murid, 7.4 peranan pemimpin sekolah, 7.5 memanfaatkan alatan digital dan resource, 7.6 mengaplikasikan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Maksudnya kami cadangkan tuan-tuan menggunakan sama ada Google Classroom ataupun Blend-Space. Atas pilihan tuan-tuan lah. Banyak kan, nampak banyak. Masih lagi tuan-tuan akan rasa, banyaknya, berkerut kening, sabar. Tuan-tuan, tujuan video ini saya rakamkan ada pada peringkat awal supaya tuan-tuan tidak terasa terbeban tentang apa sebenarnya yang inginkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia agar tuan-tuan faham dan dapat laksanakan di sekolah tuan-tuan. Apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk tuan-tuan laksanakan di sekolah. Modul 7. Kalau masih lagi berkerut kening, senyum, tenangkan fikiran dan kita cuba cernakan bersama. Yang tuan-tuan, pertama sekali saya nak mulakan dengan objektif yang telah digariskan oleh penggubal modul. Saya hanya bacakan dahulu dan tuan-tuan kena senyum dahulu. Yang pertama, mengenal pasti model pembelajaran bermakna sebagai asas keberhasilan dan kemenjadian murid. Okey, jangan masam, senyum lagi. Yang kedua, mengenal pasti elemen-elemen kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna berasaskan persekitaran sekolah. Senyum lagi. Yang ketiga, menggunakan model kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna bagi mengoptimumkan kemudahan resos dan alatan digital. Paksakan diri untuk tuan-tuan senyum. Keempat, memantapkan peranan pemimpin sekolah bagi menyediakan iklim sekolah yang menyokong pembinaan kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Okey, bagaimana tentang objektifnya? Tinggi, rendah, sederhana ataupun terlalu abstrak? Okey, tak apalah. Jangan terlalu bimbang lah tuan-tuan. Jangan terlalu bimbang. Okey, sebelum tu saya nak padankan dengan tugasan. Sebagaimana yang tuan-tuan telah lalui modul 1 sehingga modul 6, setiap modul ada tugasannya. Saya nak padankan terus tugasan modul 7 dengan objektif yang telah digariskan oleh panel penggubal. Tuan-tuan, panel penggubal modul 7 mengambil masa berbulan-bulan untuk menyiapkan modul 7. Okey. Tuan-tuan, tugasan modul 7, tugasan 2 dan tugasan 4 disekalikan. Okey, tugasan 2 dan tugasan 4 disekalikan. Yang pertama, berdasarkan model reka bentuk pembelajaran bermakna, kenal pasti 4 elemen yang ada dalam model pembelajaran bermakna dan berada dalam persekitaran sekolah tuan-tuan masing-masing. Okey, yang kedua, berikan bukti-bukti digital pelaksanaan KMR oleh murid, guru dan komuniti, pelibatan mereka dan kolaborasi mereka. Dan bukti-bukti digital itu perlulah diletakkan di dalam satu learning management system. Mungkin tuan-tuan nak menggunakan Google Classroom, mungkin tuan-tuan nak menggunakan Blend-Space, mungkin tuan-tuan nak menggunakan Moodle. Tidak menjadi satu halangan lah. Apa yang lebih mudah dalam untuk tuan-tuan laksanakan. Cuma kami cadangkan Google Classroom. Tugasan yang ketiga lah, tugasan yang ketiga, bagaimana
tuan-tuan sebagai PGB menggunakan kompetensi global pembelajaran bermakna 6C untuk mengukur aspek kemenjadian murid. Okey, tuan-tuan ambil masa sekejap, tenangkan fikiran, jangan kosongkan fikiran, tenangkan fikiran, cuba padankan soalan tugasan dengan objektif yang telah digariskan. Ambil masa sekejap. Okey dah? Okey, kalau dah, saya teruskan. Masih tak faham? Tak apa. Tak faham tak apa, itu yang bagus. Okey, itulah tujuan video ini. Okey, yang pertama, saya nak bercakap sangat tentang intipati. Apa sebenarnya yang Kementerian Pendidikan Malaysia ingin tuan-tuan faham tentang modul 7 TS25, tuan-tuan. Kita telah laksanakan modul 6. Tuan-tuan telah laksanakan modul 6. KMR, kefahaman melalui reka bentuk. Datangnya modul 7, tuan-tuan. Pegang ayat saya. Datangnya modul 7 adalah untuk melihat kembali apa yang telah berlaku semasa murid, guru dan komuniti terlibat secara aktif, secara kolaboratif untuk menjayakan projek based learning. Modul 7 hanyalah mendefinisikan pembelajaran bermakna yang telah berlaku dalam KMR. KMR dalam semasa murid, guru dan komuniti melaksanakan KMR, sebenarnya pada masa itu telah berlakunya pembelajaran bermakna. Modul 7 didatangkan adalah untuk mendefinisikan kembali apa sebenarnya dimaksudkan dengan pembelajaran bermakna yang telah berlaku semasa tuan-tuan melaksanakan KMR. Jadi modul 7, walaupun akan ada beberapa model, utamanya ada 4 elemen. Ada 4 elemen model pembelajaran bermakna ni, iaitu rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, amalan pedagogi dan pemanfaatan digital. Dan ada beberapa model lagi, dan salah satu yang penting adalah tentang objektif yang keempat tadi, tentang koheren, kerangka koheren. Tapi jangan bimbang apa-apa, sebab modul 7 didatangkan untuk membantu sahaja bagaimana pembelajaran bermakna telah berlaku semasa tuan-tuan melaksanakan KMR. Itu sahaja. Dan tuan-tuan pada masa yang sama didatangkan dengan ini disebutkan sebagai model kompetensi global 6C. Character, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking. Dan kita akan gunakan untuk rubrik ini kita akan gunakan untuk mengukur aspek kemenjadian murid bila semasa tuan-tuan laksanakan KMR, semasa dalam modul 6. Dan bila semua ni saling bergabung, maka berlakulah pembelajaran bermakna. Modul 7 didasarkan kepada buku Michael Fullan, Deep Learning. Okey, kesemua yang berlaku di dalam gerak kerja, aktiviti murid, yang berlaku dalam modul 6 ditakrifkan sebagai pembelajaran bermakna. Dan salah satu tugasan yang kita kena sediakan adalah bagaimana kita semasa tuan-tuan melaksanakan modul 6 itu, tuan-tuan rakamkan bukti-bukti digital. Sebagaimana yang telah diberitahu dah sebelum ini. Jadi ini sahaja modul 7. Masih kurang faham? Okey, tak apa. Okey, saya datangkan pula dalam bentuk bertulis. Intipati modul 7. Okey. Secara bertulis. Yang pertama, tuan-tuan, kita mentakrifkan kembali konsep pembelajaran bermakna yang telah berlaku sebenarnya dalam kalangan murid bila semasa murid melaksanakan projek bagi menjayakan KMR. Modul 7 adalah modul untuk mendefinisikan pembelajaran bermakna yang telah berlaku semasa modul 6. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana 6C digunakan, kompetensi pembelajaran bermakna 6C digunakan untuk mengukur aspek kemenjadian murid. Bila kita ukur semasa murid melaksanakan projek bagi menjayakan KMR. Dan yang ketiga, tuan-tuan, kita perlu membina satu laman web learning management system
yang memaparkan bukti-bukti digital, sama ada video, sama ada gambar-gambar statik, sama ada PowerPoint, sama ada kertas kerja, proses pelaksanaan projek yang telah dijayakan oleh murid, guru dan komuniti semasa menjayakan KMR. Ini sahaja tentang modul 7. Tuan-tuan ambil masa sekejap untuk tuan-tuan perhatikan intipatinya yang pertama, kedua dan ketiga. Ini yang dihasratkan sebenarnya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita fahamkan, cernakan, akhir sekali kita dapat mendefinisikan bahawa ya betul, pembelajaran bermakna telah berlaku di sekolah kita. Tuan-tuan macam mana? Okey, saya tamatkan dulu overview ini dan harapnya lah insya-Allah kita dapat bersama untuk menghayati modul 7 ini dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.